Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekarang kita masuk kepada al-wahdatu ar-rabi'ah ataupun unit yang keempat di bawah tajuk aqdun nikah. Itu akad perkahwinan. Okey. Arkanu aqdun nikah. Rukun-rukun akad perkahwinan. La yasihu aqdun nikahi illa biwaliyin dzakarin wa syahida adlin. Dikali ta'ala. Dikata tidak sah akad perkahwinan melainkan ada wali lelaki dan dua orang saksi yang adil. Wali dan dua orang saksi yang adil. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala ta'dhuluhunna ay yankihna azwajahunna." Maksudnya janganlah kamu wahai para wali menghalang perempuan-perempuan di bawah perwalian kamu itu untuk dia bernikah semula dengan bekas suami mereka. Okey, ayat ini nazalat fi Ma'qal bin Yasar. Diturunkan kepada seorang lelaki yang bernama Ma'qal bin Yasar. Hina halafa, apabila dia bersumpah alla yuzawwija ukhtahu min mutalliqiha. Dia bersumpah dia tidak mahu mengahwinkan adik perempuan itu daripada bekas suami yang telah mentalakkannya itu. Okey, jadi kes dia adik dia tu bercerai dengan suami dia, kemudian nak kahwin semula. Kemudian Ma'qal ni dia bersumpah dia tak nak kahwinkan adiknya itu dengan bekas suami dia. Maka di sini dia kata falau kana lil mar'ati an ta'qida nikahaha lamma nuhiya an adliha. Dia kata jikalau seorang perempuan itu dia boleh akad nikah sendiri, nescaya tidak ada faedah untuk menghalang lelaki daripada menegah lelaki daripada apa benda ni, daripada menghalang perempuan di bawah kekuasaannya daripada berkahwin. Jadi dengan sebab larangan tu ada menunjukkan maksudnya larangan syarak daripada janganlah kamu ni tidak mahu mengahwinkan perempuan di bawah jagaan kamu ini, ada larangan ini menunjukkan bahawa lelaki ni ada kuasa, ataupun yang kita sebut di sini wali lah. Walinya ada kuasa untuk nak mengahwinkan perempuan di bawah jagaan dia. Okey, jadi ini menunjukkan adalah kuasa wali di sini untuk mengahwinkan perempuan di bawah perwalian dia. Walikalihi sallallahu alaihi wasallam la nikaha illa biwaliyin wa syahida adlin. Dia kata tidak sah nikah melainkan dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil. Wa makana min nikahin ghairi dzalika. Mana-mana perkahwinan yang selain pada itu, maksudnya tidak ada wali ataupun tidak ada saksi ataupun tidak ada dua-dua wali, tak ada saksi pun tak ada, fahuwa batilun, maka akad nikah tersebut adalah batal. Akad nikah tersebut adalah batal. Walin nikahi arkanun khamsat, walin nikahi arkanu khamsatin. Nikahnya ada 5 rukun. Sighatun wa zaujatun wa zaujun wa waliyun wa syahidan. Sirah, zaujah, sirah ni ungkapan akad nikah ataupun ijab kabul, zaujah, isteri, bakal isteri, zauj, bakal suami, wali dan dua orang saksi. Okey, ar-ruknu al-awwalu. Rukun yang pertama as-siratu, sirah. Wa siratu hiya al-ijabu min waliyi zaujati. Sirah ini merupakan ijab, itu penawaran daripada wali zaujah. Wali zaujah maksudnya wali kepada isteri, seperti katanya zawajtuka au angkahtuka ibnati. Maksudnya aku kahwinkan dikau ataupun aku nikahkan dikau dengan anak perempuan aku. Kemudian qabul, dia ada ijab, ada qabul, ada penawaran, ada penerimaan. Qabul itu datang daripada minaz zauj, daripada suami, kakali tazawwajtu au nakahtu ibnataka. Aku terimalah, aku berkahwinlah dengan anak perempuan kau. Okey. Wa yasahu taqaddumu lafdhu zawji ala lafzi al-wali. Dan sah didahulukan lafaz suami daripada lafaz wali. Maksudnya maksudnya suami cakap dulu. Kan? Biasanya yang berlaku akad nikah yang kita lihat dekat kita ni, yang bercakap dulu adalah pihak wali lah. Wali lah yang menawarkan menawarkan dia diijab dulu kan. Diijab dulu. Tapi dari segi hukum boleh juga suami cakap dulu, suami ijab dulu.
Kemudian penerimaan datang daripada pihak wali. Okey, li'anna taqadduma wa ta'akhura sawa'un fi ifadati maksud. Kerana dahulu ataupun kemudian itu sama saja membawa maksud. Maksudnya sama saja. Siapa cakap dulu, siapa cakap kemudian, boleh belaka. Kerana maksudnya adalah terlaksana. Tak kira siapa yang cakap dulu. Walaupun Ustaz dah sebut tadi, ghalibnya, kebiasaannya yang berlaku, ijab ni datang daripada pihak wali dulu. Kita pergi kepada syurut as-sirah, syarat-syarat sirah. Okey, wa yushtaratu fi sirati asyurutut taliyah. Disyaratkan pada sirah syarat-syarat berikut. Antakuna bilafzi tazwiji au inkah. Hendaklah menggunakan dengan lafaz tazwij ataupun lafaz al-inkah. Daripada zawaj ataupun inkah, wa ma yushtaqu minha, dan pecahan daripada dua perkataan ini, daripada perkataan zawaj ataupun pada perkataan nikah. Kazawajtuka au ankahtuka. Kan? Seperti zawajtuka au ankahtuka ni bahasa Arab. Dan wa qabiltu tazwijaha au qabiltu nikahaha. Jadi yang penting sini dia nak guna perkataan dia, lafaz sirah ni mesti yang pertama daripada pecahan daripada perkataan nikah ataupun zawaj. Okey. Kemudian at-tasrihu bil lafzi zawaj au nikah fil ijabi wa fil qabul. Kemudian kena sebut jelas. Tasrih kena sebut saya jelas dengan lafaz zawaj ataupun nikah itu pada ijab dan juga pada qabul. Contohnya dia kata falaqala wali, kalau wali berkata zawajtuka ibnati, aku nikahkan ataupun aku kahwinkan akan nikah dengan anak perempuan aku. Faqala zawj, kemudian suami berkata qabiltu. Kalau dia kata qabiltu semata-mata, lam yanaqid an-nikah, maka tidak sah nikah. Walaqala zawj, kalau suami pula berkata zawijni ibnataka, kahwinkanlah daku akan anak perempuan engkau, maka wali pun berkata qabiltu, wali pun berkata aku terima, lam yanaqid an-nikah aidan, maka tidak sah nikah juga, li'annahuma lam yusarriha bilafzi zawaji au nikah, kerana mereka berdua tidak menyebut dengan jelas lafaz zawaj ataupun nikah. Maksudnya sekadar kata qabiltu ni tidak memadai. Dia maksudnya kena qabiltu nikahaha. Sini pun sama, qabiltu semata-mata tidak sah. Kena kata qabiltu tazwijaha. Okey. Wala takfik al-kinayah, maka tidak memadai, tidak sah sirah ini dengan menggunakan lafaz kinayah. Lafaz secara tersirat seperti ka ahlaltuka ibnati, aku menghalalkan engkau anak perempuan aku. Ini lafaz kinayah. Dia yang penting sini dia kena ada perkataan zawaj ataupun kata nikah. Kalau halal ni tak jadi lagi. Wala kitabah, dan juga secara menulis juga tidak sah. Wala isyarah, dan juga guna bahasa isyarat juga tidak sah. Illa minal akhrasi, melainkan akad secara menulis ataupun akad secara isyarat ini datang daripada pihak orang bisu. Jadi fayasih minhu bil kitabah wa bil isyarah, maka sahlah daripada orang bisu tersebut akad dengan menulis ataupun akad dengan bahasa isyarat. Okey, jadi kita sebut tadi sirah ni dia guna perkataan az-zawaj ataupun perkataan nikah, tazwij ataupun al-inkah. Okey, bagaimana pula isu kalau akad nikah dengan tidak menggunakan bahasa Arab? Kan, kalau tak guna bahasa Arab ni, maka tak adalah perkataan zawaj ataupun perkataan nikah kan. Okey, sini dia kata timbul masalah akdun nikah bi ghairi arabiyyah. Akad nikah dengan tidak menggunakan bahasa Arab. Okey, yasihu akdun nikah bil lughatil ajamiyah. Sah akad nikah dengan bahasa ajam, itu bahasa selain bahasa Arab. Sah dia kata. Wahia musa'idul lughatil arabiyyah, di mana bahasa ajam ni, itu bahasa selain Arab, bahasa selain daripada bahasa Arab adalah pembantu kepada bahasa Arab. Walakin yukrah al-iqtisaru 'alaiha, tetapi makruh sebenarnya berpada sirah itu dengan bahasa yang ajam ni. Maksudnya makruhlah kalau akad nikah dengan tidak menggunakan bahasa Arab. Lima fiha min al-khilaf qawi, kerana terdapat pada hukum akad nikah dengan bukan bahasa Arab ni ada khilaf yang kuat di sini. Ada khilaf yang kuat. Jadi sebaiknya selain menggunakan bahasa ajam, hendaklah juga diakad dengan bahasa Arab. Itu cadangan di sinilah. Okey, fala wujida ijab wal qabul bil lughatil ajamiyah.
Jadi kalau ada ijab dan qabul dengan bahasa ajam saja, sahha aqdu an-nikah. Maka sahlah akad nikah tersebut. Walau kana zawj wa wali zawjah ya'rifani al-lughata arabiyyah, walaupun suami ataupun wali kepada zaujah itu mengetahui bahasa Arab. Tapi mereka nak cakap bahasa ajam, bahasa Melayu semata-mata. Kan? Bahasa Cina semata-mata. Bahasa India semata-mata. Bahasa Inggeris semata-mata. Walaupun mereka berdua ni faham bahasa Arab, tahu bahasa Arab, tapi tetap sah. Kenapa i'tibaran bil makna? Kerana mengambil kira makna akad tersebut. Makna akad kahwin. Kahwin itu nak menyatukan lelaki dan perempuan. Maka sah. Walaupun mereka ni tak menggunakan bahasa Arab. Kerana li'anna lafza zawaji awin nikahi la yata'allaku bihi ma'ijaz faktafa bitarjamatiha. Kerana alasannya yang jadi boleh jugalah menggunakan bahasa bukan bahasa Arab ni, kerana lafaz zawaj ataupun lafaz nikah ni, perkataan zawaj ataupun perkataan nikah ni, dia tidak berkait dengannya ijaz. Ijaz. Ni nak ijaz ni kita nak bagi contoh lah. Contoh paling mudah ni seperti Al-Fatihah dalam solat lah. Kerana kalau Al-Fatihah dalam solat ni, yang tu tak boleh nak tukar dengan bahasa lain. Kalau kita nak terjemah dengan bahasa Melayu ke bahasa Inggeris ke bahasa India ke, yang tu tidak sah solat kita. Yang tu ijaz, yang tidak boleh diganti-ganti. Tapi kalau lafaz zawaj dengan lafaz nikah ni, yang tu dia tidak ijaz. Yang tu boleh diganti dengan terjemahan dia. Okey, jadi sebab itulah dia kata faktafa bitarjamatiha, maka memadailah dengan diterjemahkan tetapi membawa maksud untuk nak menyatukanlah antara lelaki dan perempuan. Walaupun dia tidak menggunakan perkataan nikah ataupun perkataan az-zawaj. Itulah yang dimaksudkan bahawa lafaz zawaj dan lafaz nikah itu dia tidak berkait dengannya ijaz. Ijaz. Kan? Tapi kalau Fatihah, dia tu ijaz. Dia tu melemahkan. Maksudnya ijaz ni maksudnya daripada ajaza yu'jizu ijazan. Melemahkan. Maksudnya maksudnya tidak ada perkara lain yang boleh ganti. Kan? Maksudnya kalau Fatihah ni memang tak ada yang boleh ganti. Begitu kuatnya kedudukan Al-Fatihah dalam solat. Tapi kalau nikah dengan zawaj ni boleh ganti. Kan? Jadi sebab tu dia kata cukup dengan terjemah ni saja. Okey, wallahu alam, kita akan sambung dengan klik yang berikutnya.